Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan kamu semua sediakan buku nota dan tulis apa yang ada pada slide supaya kamu semua tidak lupa dan boleh buat rujukan pada masa akan datang. Saya akan mengajar sesuatu yang penting pada kenderaan kita, iaitu tayar. Harap kamu semua dapat fokus pada pelajaran hari ini. Okey, keselamatan pada kenderaan. 1. Zon remuk. 2. Tali pinggang keledar. 3. Beg udara automatik. 4. Penyanda kepala. 5. Cermin anti pecah dan berselerak. 6. Dashboard beralas bahan lembut. 7. Flexible steering column. 8. Sistem mencegah brek terkunci. 9. Bumper. 10. Ruang keselamatan penumpang. Dan terakhir sekali, keadaan tayar. Sebenarnya keselamatan ni banyak, lebih daripada 5. Okey, saya bagi tahu keselamatan jalan raya, keselamatan semasa bekerja, keselamatan semasa memasak, keselamatan semasa angkat barang. Nak cerita pasal keselamatan ni banyak. Okey, untuk hari ni saya nak tekankan pada keselamatan pada kenderaan. Banyak. Untuk kenderaan saja dah ada 11. Okey, contohnya zon remuk. Zon remuk ni adalah untuk meningkatkan masa tindak balas pelanggaran semasa berlaku kemalangan. Okey, ia menyebabkan daya impal dikurangkan, seterusnya menurunkan risiko kecederaan. Okey, yang untuk tali pinggang keledar. Okey, kenapa perlu pakai tali pinggang keledar? Untuk menghalang penumpang daripada terhumban ke hadapan atau keluar ke kenderaan. Sebab kita apabila brek mengejut ni, daya tarikan sangat kuat lah. Okey, beg udara automatik. Okey, semasa berlakunya kemalangan, beg udara mengembang dan bertindak sebagai cushion untuk mengurangkan daya impal jika penumpang terhumban ke hadapan. Ini function bagi beg udara, ataupun kalau bahasa Inggeris dia airbag. Okey. Yang keempat, penyanda kepala. Kenapa adanya penyanda kepala ni? Okey, untuk mengurangkan kederaan leher pemandu atau penumpang terhumban ke belakang apabila kereta dilanggar dari belakang. Okey. Untuk yang kelima, cermin anti pecah dan berselerak. Okey, cermin anti pecah dan berselerak digunakan sebagai cermin depan kenderaan supaya tidak pecah lah. Supaya dia tidak pecah kepada span kecil tu lah. Okey, sekiranya berlaku kemalangan, ia mengurangkan kecederaan yang disebabkan kesepihan kaca. Okey, yang keenam, dashboard beralaskan bahan lembut. Kenapa perlu ada bahan lembut tu? Ia dapat memanjangkan masa tindak balas dan seterusnya mengurangkan daya impal. Untuk mengurangkan hentakan pada mangsa. Okey, sistem mencegah brek terkunci. Nombor 8. Kenapa perlu ada ABS? Okey, untuk mengelakkan keperluan mengepam brek apabila hendak berhenti dengan tiba-tiba dan mencegah roda dari terkunci dan kereta tergelongsor. Okey, untuk setiap kereta ni memang perlulah letak ABS ni. Okey, dia untuk mengurangkan gelongsor
Okey, apabila kereta tu dalam keadaan seleko dan jalan basah, dia akan dapat mengurangkan kereta tu daripada terflip. Maksudnya daripada berpusing lah. Okey. Yang kesembilan, bumper diperbuat daripada bahan kenyal. Kenapa bumper perlu buat daripada bahan kenyal ni? Okey, ia boleh menyerap hentakan yang kecil apabila berlaku pelanggaran. Okey, untuk yang ke-10, ruang keselamatan penumpang. Okey. Ruang keselamatan penumpang ni badan diperbuat daripada keluli yang kuat dan yang tidak medah remuk. Yang tidak mudah remuk. Okey, ia dapat mengelakkan penumpang daripada terkena daya dari luar secara terus. Okey, yang untuk ke-11 ialah keadaan tayar. Okey, untuk keadaan tayar ni, kebanyakan pengguna-pengguna kenderaan ni tak ambil tahu. Okey, dia tak ambil tahu pasal tayar. Okey, yang untuk pembelajaran kita hari ni ialah saya nak tekankan pada keadaan tayar. Kebanyakan memang keadaan tayar ni orang kurang ambil tahu. Okey, hari ni saya akan start. Saya akan mulakan. Saya akan ambil satu daripada keselamatan pada kenderaan ni ialah keadaan tayar. Okey, tayar. Semua orang tahu tayar. Okey, macam-macam jenis, macam-macam jenama ada, macam-macam corak ada. Okey. Tapi semua orang tak tahu apa fungsi dia. Okey. Tayar ni diperbuat daripada getah. Dan tayar ni banyak guna pada kenderaan. Seperti kereta, kapal terbang, basikal, motosikal, apa lagi? Beca, apa semualah yang ada kat atas jalan ni. Okey, kita tengok pada fungsi dia. Okey, cushion. Yang pertama adalah cushion antara jalan dan roda untuk menyerap hentakan. Okey. Apa yang dia menyerap hentakan tu adalah apabila kita lalu pada jalan-jalan yang berlubang, yang berbatu, macam tu. Okey, yang kedua, menghasilkan geseran antara roda dan permukaan jalan. Okey, apa yang menghasilkan geseran? Getah tayar tu yang menghasilkan geseran dengan permukaan jalan. Okey, geseran ni adalah untuk mencengkam permukaan jalan ketika seleko, musim hujan. Okey, yang ketiga, menampung berat kenderaan. Okey, tayar ni bukanlah dia menampung berat kenderaan juga. Dia menampung berat orang yang naik, dia menampung barang-barang yang kita letak dalam kereta tu. Okey, faham? Kalau faham, kita pergi ke seterusnya. Okey, seterusnya jenis-jenis tayar. Macam-macam jenis tayar ada. Tayar jenis musim panas, tayar jenis semua musim pun ada. Tayar jenis musim salji, tayar jenis performance, tayar jenis cuaca basah, tayar jenis rain flag, tayar jenis off-road. Okey, semua jenis-jenis tayar ni semua ada kat muka bumi ni. Okey.
Okey, tayar jenis semua musim. Okey. Untuk tayar jenis semua musim ni, dia diperbuat untuk pemanduan sederhana je. Prestasi dan keupayaannya diseimbangkan dalam situasi basah maupun kering. Okey, pada musim salji pun dia boleh bagi cengkaman yang baik. Jangka hayat tayar pun lebih lama. Campuran getah dia pun jureka khas. Sebab tu dia boleh pakai untuk semua musim. Cuma untuk off-road je tak boleh pakai. Okey. Tapi yang untuk Malaysia ni, untuk tayar jenis semua musim ni boleh pakai. Untuk musim panas pun boleh pakai. Sebab yang untuk musim salji tu memang tak boleh pakai lah. Sebab bukannya ada salji pun kat Malaysia ni. Untuk performance punya jenis tayar pun boleh pakai kat Malaysia. Okey. Tayar jenis musim panas. Corak bunga yang kurang beralur adalah salah satu ciri tayar musim panas. Okey, dia memastikan semaksimum mungkin penggunaan tayar sebersentuhan dengan jalan. Sebatian bunga tayar juga diadun untuk kekal fleksibel. Okey. Dia juga dicipta dengan meletakkan lebih banyak permukaan tayar bertemu jalan. Okey, memaksimumkan cengkaman dan pegangan. Mempunyai kedalaman bunga yang rendah. Okey, ia bertujuan bagi memastikan kekal stabil walaupun dilenjan sehingga menghampiri hadnya. Okey, kalau untuk kita kenal tayar musim panas ni adalah dengan tengok pada corak bunga yang kurang beralur. Itu adalah ciri-ciri untuk kita tengok sama ada dia tu adalah tayar musim panas ataupun tayar musim sejuk. Okey, memastikan semaksimum mungkin permukaan tayar bersentuhan dengan jalan. Okey, maksudnya dia memastikan permukaan tayar tu betul-betul bersentuhan dengan jalan tu. Kalau permukaan tayar tu 250, bermakna 250 tu mesti bersentuhan dengan jalan. Okey, sebatian bunga tayar juga dia ada untuk kekal fleksibel. Okey, untuk sebatian ataupun getah bunga tayar tu dia diadun untuk kekal bergerak. Dia boleh bergerak. Maksudnya bergerak kiri ke kanan ke dia boleh. Okey, untuk memaksimumkan cengkaman dan pegangan. Tayar musim panas ni dia lebih cengkam dan dia pegang jalan tu. Tapi hanya untuk musim panas. Okey, faham? Satu lagi, mempunyai kedalaman bunga yang rendah. Maksud dia macam yang nombor satu tu lah. Corak bunga yang kurang beralur. Okey. Sebab itulah kedalaman bunga yang kedalaman bunga untuk tayar musim panas ni rendah. Okey, dia bertujuan untuk memastikan kekal stabil. Okey, faham Okey, kalau faham kita ke seterusnya.
Okey, seterusnya adalah tayar musim salji. Okey, tayar musim salji menggunakan sebatian getah asli dan silika berperatusan tinggi. Alur pada tayar dibentuk dengan lebih luas dan dalam. Ia bertujuan membentuk satu saluran yang lebih besar. Ciri ini dapat mengekalkan cekaman tayar yang berterusan. Cekaman tayar dapat ditinggalkan dengan penggunaan getah asli. Untuk tayar musim salji ini, dia menggunakan sebatian getah asli dan silika. Silika tu adalah getah dia bukan benda lain lah. Dia getah juga, tapi getah silika. Penggunaan getah asli dengan getah silika ni untuk tayar musim salji ni, penggunaan dia tinggi kenapa alur tayar dia dibentuk lebih luas dan dalam? Untuk membentuk satu saluran yang lebih besar. Yang seterusnya adalah tayar performance. Diperbuat daripada sebatian getah yang lebih lembut, bunga tayar yang minimum dan beralur, bertujuan memaksimumkan keseluruhan permukaan tayar bertemu jalan. Tujuan alur tayar untuk menyingkirkan air dan menghalang terjadinya hydroplaning. Kenderaan dapat diberhentikan dengan lebih baik, mengambil selekor dengan lebih sempurna, serta pengendalian yang cemerlang. Itu adalah tayar performance. Apa itu hydroplaning? Ialah air yang terkumpul di hadapan tayar yang mampu menolak kenderaan keluar dari laluan. Untuk lebih faham, adalah tekanan air yang dibentuk menyebabkan kereta terapung dan tergelincir. Faham? Yang ini untuk jenis performance. Untuk jenis ini banyak digunakan pada Malaysia, pada kenderaan. Banyak digunakan pada kenderaan di Malaysia untuk jenis ni. Tayar jenis cuaca basah direka dengan alur dan bunga bercorak padanya. Tujuan alur adalah menyingkirkan air dengan cepat di antara permukaan tayar dengan jalan. Kenderaan akan mengalami hydroplaning jika air tidak disingkirkan dengan cepat. Air dipaksa untuk disingkirkan ke bahagian tepi atau ke dalam saluran khas yang berada di tengah-tengah tayar. Ini adalah tayar jenis cuaca basah. Untuk membezakan tayar cuaca basah dan tayar jenis performance adalah daripada alur dan bunga dia. Untuk yang tayar performance, corak alur dia tu dia minimumkan, dia kurangkan alur pada tayar dia. Untuk yang tayar jenis cuaca basah ni, dia lebih kepada alur dan bunga. Tapi tujuan alur dia adalah sama. Untuk yang performance, tujuan alur menyingkirkan air juga. Yang untuk tayar cuaca basah ni pun, tujuan alur dia
untuk menyingkirkan air juga. Okey, faham Okey, untuk bezakan dia adalah untuk bezakan cuaca basah dengan performance. Okey, tengok pada alur dan corak bunga dia. Okey, untuk yang performance, alur dan corak bunga dia kurang. Yang untuk cuaca basah, alur dan corak bunga dia banyak. Okey. Okey, jenis tayar run flat. Tayar revolusi baru dapat membolehkan kenderaan untuk terus bergerak walaupun berlaku kebocoran, meminimumkan risiko bahaya. Okey, itu adalah tayar run flat. Kelebihan tayar run flat adalah tak perlu berhenti sekiranya berlaku kebocoran untuk tukar tayar ganti. Dan satu lagi kelebihan tayar run flat ini, sekiranya berlaku kebocoran, tayar run flat ini boleh berjalan sejauh 100 hingga 150 km. Kalau kita kalau perasan, kebanyakan kereta Continental tak ada tayar spare. Okey, kenapa tak ramai orang yang pakai tayar run flat ni? Disebabkan harga yang terlalu mahal. Sebab itulah orang tak pakai tayar run flat ni, kerana harga yang terlalu mahal. Okey. Jenis-jenis tayar off-road. Okey, ada 3 jenis tayar off-road. Mark Train, All Train dengan Highway Train. Okey, untuk Mark Train ni hanya untuk tempat-tempat atau jalan-jalan yang betul-betul ekstrim dan berlumpur. Okey, untuk All Train ni adalah untuk jalan raya, jalan ladang, kebun atau pinggir hutan. Okey, dia tak terlalu ekstrim dan separa lumpur. Okey, untuk Highway Train ni adalah untuk jalan lebuh raya ataupun buat harian, boleh. Mark Train. Kemampuan kepada pemanduan off-road adalah tinggi. Tayar besar dan lebar menyebabkan kenderaan berjalan dengan lebih baik apabila melalui laluan berlumpur dan becak. Okey, memiliki corak tayar besar dan alur corak yang dalam, sesuai untuk kegunaan off-road sahaja. Lebih berat berbanding jenis-jenis biasa, tidak mencengkam dengan baik di atas jalan raya, dan tidak sesuai untuk pembukaan berpasir. Okey, itu adalah Mark Train. Okey, Mark Train lebih digunakan pada tempat-tempat yang ekstrim, yang banyak lumpur, ataupun laluan yang kalau jalan straight tu semua berlumpur. Itu adalah untuk tayar jenis Mark Train. Okey, ia juga sesuai untuk kegunaan off-road saja. Okey, kenapa dia corak tayar dia besar dan alur corak yang dalam? Sebab untuk mencekam pada jalan yang berlumpur. Itu adalah kelebihan Mark Train. Okey, tayar jenis All Train bersaiz besar sedikit berbanding jenis HT. Boleh digunakan dalam beberapa permukaan jalan. Okey, bunga atau corak alur lebih besar berbanding jenis HT dan lebih kecil sedikit berbanding jenis MT. Pemanduan lebih selesa, cepat dan cemerlang.
boleh beraksi di dalam laluan off-road separa lumpur dan tidak terlalu ekstrim. Pemanduan baik di kawasan berpasir. Sesuai digunakan di jalan raya, jalan ladang, kebun atau perjalanan di pinggir hutan. Okey, ini adalah tayar jenis all-terrain. Kelebihan dia adalah boleh memandu di kawasan berpasir. Okey, pemanduan lebih selesa, cepat dan cemerlang. Okey, untuk laluan terlalu ekstrim tidak digalakkan untuk tayar all-terrain ni. Okey, untuk tayar all-terrain ni dia hanya untuk jalan yang tidak terlalu ekstrim ataupun separa berlumpur. Itu adalah all-terrain. Okey, tayar jenis highway train. Alur tayar cetek dan mempunyai corak kecil. Direka bentuk untuk kegunaan atas jalan raya atau lebuh raya. Pemanduan sangat senyap, selesa dan kenderaan dapat bergerak dengan lancar. Sesuai untuk kegunaan harian. Tidak sesuai untuk pemanduan pada waktu hujan. Okey, ini adalah tayar jenis highway train. Ianya tayar jenis ni tidak sesuai untuk off-road sebab dia hanya untuk kegunaan harian dan pemanduan di atas jalan raya atau lebuh raya. Okey. Alur tayar cetek dan mempunyai corak kecil. Okey, untuk alur tayar cetek dia lebih kecil berbanding untuk tayar jenis all-terrain. Dan corak dia pun lebih kecil berbanding all-terrain. Tu adalah ciri-ciri tayar highway train. Okey, ini adalah binaan tayar. Okey, untuk binaan tayar ada dua, iaitu luar tayar dan dalam tayar. Okey, untuk luar tayar adalah pada gambar sebelah kiri dan di dalam tayar adalah gambar sebelah kanan. Okey, untuk luar tayar adalah bahu, dinding sisi, kumai, bunga. Okey, untuk dalam tayar ada bel, lapisan badan, lurah, pelapik dalam, pelapik getah dan dawai. Okey, ini adalah binaan tayar. Okey, binaan tayar. Kumai memberi kekuatan pada tayar untuk mencekam pada rim. Pelapik dalam, bahagian dalam tayar yang memberi bentuk serta kedap udara. Lapisan luar mempunyai lebih dua lapisan yang dilapiskan mengikut jenis tayar. Okey, kenapa dia mempunyai lebih dua lapisan yang dilapiskan? Okey, untuk untuk mengukuhkan struktur tayar. Okey, jenis lapisan menambahkan kekuatan dan mengurangkan kesan perkusinan. Bunga tayar memberi sentuhan yang lebih baik dengan permukaan jalan dan melindungi kor lapisan daripada rosak. Dan lurah bunga tayar direka supaya edaran udara dapat menyejukkan tayar dan menyalurkan air. Okey, itu adalah binaan tayar. Jenis tayar pneumatik. Jenis tayar pneumatik ada dua, tayar bertiup dan tayar tanpa bertiup. Tayar bertiup digunakan bersama-sama tiup yang sama saiz dengan tayar. Tayar tanpa bertiup, tayar yang digunakan pada masa kini adalah jenis tayar tanpa tiup. Okey, apa itu tayar bertiup? Okey, tayar bertiup ni adalah tayar yang menggunakan getah di dalam tayar.
Okey, tayar tanpa bertiup, tayar yang menggunakan tekanan angin sahaja. Okey, apa tu pneumatik? Okey, pneumatik ni adalah benda fizik atau teknologi yang berkaitan dengan sifat-sifat mekanik gas, dan itulah yang dimaksudkan pneumatik. Okey, ini adalah jenis tayar pneumatik. Okey, jenis lapisan tayar. Jenis lapisan tayar ada 3. Lapisan lintang, lapisan jejarian, dan yang terakhir lapisan jejarian dan lintang. Okey, yang pertama lapisan lintang. Okey, lapisan lintang adalah disusun menyerong dan bersilang. Okey, lapis-lapis silang bersudut 30 darjah hingga 40 darjah, lebih senyap, memberi kelesaan dan lancar ketika memandu. Okay, mempunyai kekurangan ketika melalui selekor dan membelok. Okay, kalau kita tengok pada gambar rajah, garis-garis tu dalam keadaan menyerong dan bersilang. Okey. Ini adalah jenis lapisan lintang. Okey, yang kedua, lapisan jejarian. Disusun melintang dan bersudut 90 darjah dengan garisan tengah bunga tayar. Lebih kukuh dan dinding sisi lebih lentur. Tengok, kalau kita tengok pada gambar rajah, garisan bersudut 90 dan dengan garis tengah bunga tayar. Okey, ini adalah lapisan jejarian. Okey, yang ketiga, lapisan jejarian dan lintang. Gabungan antara lapisan jejarian dengan melintang. Lebih senyap, selesa, kukuh dan lancar. Okey, ini adalah lapisan jejarian dan lintang. Okey, ini adalah saiz tayar dan rim. Okey, cara pengukuran saiz tayar. Okey, daripada bunga tayar hingga ke dawai kumai adalah tinggi tayar. Okey. Untuk lebar daripada dalam tayar. Okey, untuk saiz rim kita boleh tengok pada garis pusat rim. Okey, garis pusat rim adalah ukuran untuk saiz rim. Okey, itu cara-cara untuk mengukur saiz tayar dan rim. Okey, imbangan roda. Roda yang dipasang pada kenderaan mestilah seimbang sama ada semasa berpusing dan semasa tidak berpusing. Okey, roda yang tidak seimbang menyebabkan tayar menjadi haus dan cepat. Okey. Dinamik. Dinamik adalah sesuatu yang berpusing atau bergerak. Okey, statik adalah sesuatu yang tetap ataupun duduk setempat, tak bergerak. Itu adalah statik. Okey, ini adalah timbangan roda. Okey, jenis kerja mengimbang roda. Ada 2 jenis kerja. Satu di luar kenderaan. Okey, satu lagi adalah pada kenderaan. Okey, macam mana kerja yang mengimbang roda yang menggunakan jenis kerja di luar kenderaan. Okey, untuk yang di luar kenderaan ni adalah cara dia lebih kepada mengeluarkan tayar dari kenderaan dan menggunakan mesin tayar balancing. Okey, itu adalah di luar kenderaan.
Okey, pada kenderaan adalah dengan menghidupkan enjin kenderaan dan memusingkan tayar. Okey, itu adalah pada kenderaan. Okey, ini adalah kerja-kerja mengimbang roda. Okey, menguji imbangan roda. Okey, imbangan statik. Roda yang tidak statik akan bergetar ke atas dan ke bawah. Roda yang tidak seimbang dapat diperbetulkan dengan melekatkan pemberat pada bahagian yang ringan. Okey, kita tengok pada gambar rajah. Keadaan tayar semasa imbangan statik. Okey, pemusatan yang tinggi di bahagian tengah. Tayar bergetar ke atas dan ke bawah. Bermakna imbangan statik, tayar ini semasa melakukan imbangan statik, tayar ini dalam keadaan tayar bergetar ke atas dan ke bawah. Lepas tu pemusatan yang tinggi di bahagian tengah. Okey, ini semasa melakukan imbangan statik. Okey, imbangan dinamik. Imbangan roda yang dilakukan semasa roda berpusing. Roda yang tidak seimbang dinamiknya dapat dibetulkan dengan memasang pemberat pada rem. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah, keadaan tayar tu adalah tayar sedang bergetar dari sisi ke sisi dan dari atas ke bawah. Pemusatan tengah yang tinggi di sebelah bahagian sahaja. Okey, ini semasa melakukan imbangan dinamik. Okey, tayar tidak seimbang. Okey, ini adalah ketika melakukan imbangan dinamik. Okey, semasa tayar berpusing, tayar bergetar dari sisi ke sisi dan dari atas ke bawah. Okey, dan pemusatan tengah yang tinggi di sebelah bahagian saja. Okey, ini adalah imbangan dinamik. Okey, mesin imbangan tayar atau lebih dikenali dengan tire balancing. Okey, mesin ini digunakan untuk mengimbang roda yang tak seimbang. Okey, mesin ini boleh boleh buat pengujian dengan menggunakan kaedah imbangan dinamik dan imbangan statik. Okey, ini adalah fungsi mesin imbangan tayar. Okey, pemeriksaan tayar. Okey, untuk pemeriksaan tayar kita mestilah memeriksa bunga tayar haus. Macam mana nak tahu tayar haus? Adalah dengan melihat pada penanda aras kehausan. Sekiranya paras bunga tayar sama dengan penanda kehausan, sebolehnya untuk kalau boleh tukar terus tayar. Jangan biar terlalu lama, nanti boleh menyebabkan tayar meletup. Okey, yang kedua, tekanan angin tayar berkurangan. Okey, sekiranya berkurangan, perlulah ditambah tekanan angin. Okey, kalau tak ditambah tekanan angin, tayar boleh cepat aus pada bahagian bahu tayar. Okey, 3. Kemungkinan terdapat objek asing tercucuk di dalam tayar. Okey, ini adalah faktor-faktor boleh tayar menjadi pancit. Okey, sebelum memulakan perjalanan, pastikan tayar dalam keadaan baik, tidak ada objek-objek yang tajam
melekat pada tayar. Okey, itu adalah cara pemeriksaan tayar. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan bunga tayar dalam keadaan baik, tekanan angin tayar dalam keadaan baik, tak ada objek tajam pada permukaan tayar. Nanti macam-macam perkara boleh berlaku. Okey, ini adalah untuk cara pemeriksaan. Okey, spesifikasi tayar. Macam mana kita nak baca spesifikasi tayar? Senang je. Okey, 205 adalah untuk lebar tayar, 60 adalah untuk tinggi tayar. Okey, R adalah radial. Okey, radial adalah untuk jenis binaan atau lebih pada jenis lapisan. Okey, sekiranya kamu nampak huruf B adalah jenis lapisan untuk jejarian dan lintang. Okey, sekiranya kamu nampak huruf D, ia adalah untuk jenis lapisan lintang. Okey, 16 adalah saiz rim. 92 adalah untuk indeks beban. H untuk indeks had laju. Okey, macam itulah untuk cara untuk membaca spesifikasi tayar. Okey. Okey, indeks beban. Apakah indeks beban? Okey, indeks beban ini adalah setiap tayar yang mempunyai maksimum ketahanan dia. Okey, saya bagi contoh. Contoh, satu tayar itu indeks beban dia adalah 65. Maka ketahanan tayar itu dapat menampung berat sehingga 290. Okey, satu lagi saya bagi contoh. Kalau satu tayar itu indeks beban dia adalah 118, maka ketahanan tayar itu dapat menampung berat sehingga 1320. Okey, itu adalah indeks beban. Okey, indeks had laju. Apakah itu indeks had laju? Okey, indeks had laju ini adalah ketahanan tayar untuk bertahan semasa had laju tertentu. Okey, saya bagi contoh. Sekiranya pada tayar itu ada simbol huruf L. Okey, ketahanan tayar itu dapat menampung pada sehingga 120 kmh. Itu sekiranya tayar itu simbol L. Okey, contoh kalau tayar itu simbol Z, bermakna ketahanan tayar itu dapat menampung had laju pada 240 ke atas kmh. Okey, itu adalah indeks had laju. Okey, tarikh pengeluaran tayar. Macam mana nak membaca tarikh pengeluaran tayar? Okey, kita tengok pada gambar raja. Okey, ada nombor 1611. Okey, kita ambil 2 digit dari sebelah kiri adalah week, iaitu minggu. Okey, untuk 2 digit lagi sebelah kanan adalah tahun. Okey, untuk bacaan dia adalah minggu ke-16
pada tahun 2011. Okey, itu adalah cara untuk membaca tarikh pengeluaran tayar. Okey, penanda kehausan tayar. Okey, untuk gambar rajah sebelah kanan adalah simbol anak panah. Untuk gambar rajah sebelah kiri adalah penanda aras yang berada di permukaan bunga tayar. Okey, sekiranya bunga tayar telah sama dengan paras penanda kehausan ini, maka tayar itu telah aus dan perlu ditukar. Okey, ini adalah cara untuk membaca penanda kehausan tayar. Okey, kesan kehausan bunga tayar. Okey, apakah kesan dia? Okey, kesan dia adalah tayar mudah tergelincir disebabkan tiada cengkaman dari bunga tayar. Okey, yang kedua, pada kelajuan tinggi di atas permukaan yang licin, kenderaan akan meluncur dan hilang kawalan. Okey, macam mana boleh hilang kawalan? Okey, disebabkan kehausan bunga tayar. Okey, yang ketiga, tayar akan mudah kehilangan angin. Okey, kenapa mudah kehilangan angin? Disebabkan bunga tayar yang menipis. Okey, itu boleh menyebabkan kehilangan angin. Okey, tayar akan mudah bocor. Okey, sama juga dengan yang atas, yang nombor 3 itu, disebabkan bunga telah menipis dan menyebabkan mudah kehilangan angin. Okey, jangka hayat tayar berkurangan. Okey, kenapa berkurangan? Disebabkan bunga tayar telah kehausan dan menipis dan tiada lagi cengkaman. Okey, ini adalah kesan kehausan bunga tayar. Okey, tekanan angin tayar. Setahu saya, setiap kenderaan mesti ada panduan tekanan angin tayar seperti di dalam gambar rajah. Okey, setiap kenderaan mesti berbeza-beza tekanan angin. Ada yang sama, ada yang berbeza. Untuk MPV, tekanan angin dia lain. Untuk SUV, tekanan anginnya lain. Okey, untuk 4x4, tekanan anginnya lain. Okey, untuk tayar dia bersaiz kecil, tekanan angin dia lain. Okey, tekanan untuk tayar yang bersaiz besar, tekanan angin dia adalah lain. Jadi, untuk memastikan kamu ikut tekanan angin mengikut spek tayar, lebih baik ikut pada panduan yang ada pada kenderaan. Okey, saya bagi contoh dengan spesifikasi tayar yang 159/60R1588H. Okey, untuk spesifikasi tayar macam tu, tekanan angin dia mestilah 32 PSI di hadapan dan 32 PSI di belakang. Okey, itu adalah untuk tekanan angin tayar. Okey. Okey, ini adalah pengiraan atau pertukaran KPA kepada PSI untuk tekanan angin tayar. Okey, contoh saya ambil 140 KPA
Okey, kalau sekiranya tukar kepada PSI, dia akan menjadi 20 PSI. Okey, sekiranya KPA 215, jadi bila bertukar kepada PSI, dia akan menjadi 31 PSI. Okey. Okey, untuk setiap 1 PSI adalah untuk 6.9 KPA. Okey. Cara bacaannya adalah 1.9 KPA sama dengan 1 PSI. Okey, itu adalah cara untuk membaca atau menukar tekanan angin daripada kilopascal ke PSI. Okey. Okey, apakah kesan tekanan tayar jika berkurangan? Okey, bentuk tayar berubah dan tidak boleh berfungsi dengan baik. Okey, itu 1. 2. Menghasilkan haus pada sebelah bahu. 3. Jangka hayat tayar berkurangan. Tayar mungkin akan meletup. Okey, itu adalah kesan-kesan tekanan tayar jika berkurangan. Okey, apa pula kesan jika tekanan tayar terlebih? Okey, saya bagi tahu, jika tayar tekanan angin tayar berlebihan, okey, ia boleh menyebabkan kehausan pada tengah tayar dan tayar cepat meletup ketika melanggar jalan yang berlubang-lubang. Okey, itu jika tayar berlebihan angin. Hampir sama macam kesan tekanan tayar berkurangan. Hampir sama, tapi hanya berbeza pada kehausan. Yang untuk tekanan angin yang berlebihan, kehausan dia pada tengah tayar. Okey, faham Okey, itu adalah perbezaan jika tekanan tayar berkurangan dan berlebihan. Okey, faktor-faktor tayar meletup. Tekanan angin. Okey, tekanan angin jika berlebihan dia akan meletup. Jika berkurangan mungkin akan meletup. Okey, itu adalah faktor tayar meletup. Okey, faktor kedua, tayar tamat tempoh. Okey, jika tayar telah tamat tempoh, dia akan menjadi merekah. Maksudnya tayar itu dia merekah dan mengeras. Hanya getah yang sepatutnya lembut menjadi keras. Okey, boleh menyebabkan tayar meletup. Okey, tayar yang haus. Okey, tayar yang haus telah kehausan pada bunga tayar, dan bunga tayar telah sama paras dengan penanda kehausan, boleh menyebabkan tayar meletup. Okey, yang paling teruk, jika kehausan bunga tayar yang sampai tahap dawai kumai itu terkeluar, itu lagi bahaya. Okey, permukaan jalan. Okey, satu lagi permukaan jalan. Okey, contoh permukaan jalan yang berlubang. Sekiranya angin berkurangan, melanggar lubang yang melanggar permukaan jalan yang berlubang, boleh menyebabkan rim bengkok dan tayar meletup. Okey, tayar bergeser dengan benda lain. Maksudnya, contohlah
buat terlalu lowered sampai terkena fender kenderaan. Lepas tu bergeser. Tayar pula haus. Itu boleh menyebabkan meletup. Okey, tercucuk benda tajam. Tercucuk benda tajam, itu memang sesuatu yang selalu terjadi lah. Tercucuk benda yang tajam ni. Jadi itu adalah faktor-faktor tayar meletup. Okey, terdapat 3 jenis kehausan tayar sekiranya tekanan angin tidak betul. Okey, yang pertama adalah under inflation. Under inflation ni adalah kekurangan tekanan angin. Correct inflation. Okey, correct inflation ni adalah tekanan angin yang betul. Over inflation. Okey, over inflation ni adalah tekanan angin yang berlebihan. Okey. Apa kesan jika tekanan angin dalam keadaan under inflation? Okey, ia menyebabkan kehausan pada bahu tayar. Okey. Kenapa dia boleh menyebabkan kehausan bahu tayar? Apabila angin dalam tayar berkurangan, okey, maka permukaan tayar menjadi melengkung ke dalam. Okey, untuk correct inflation, permukaan dia sekata. Jadi setiap permukaan bunga tayar itu bersentuhan dengan jalan. Okey, untuk over inflation, iaitu tekanan angin yang berlebihan, permukaan tayar menjadi melengkung ke bukan melengkung, tapi bujur. Permukaan tayar yang bujur. Itu adalah over inflation. Okey, ia menyebabkan kehausan pada tengah tayar. Okey, ini adalah jenis-jenis kehausan tayar. Okey, ini adalah jenis-jenis kehausan tayar. Okey, untuk yang pertama, kehausan pada bahu tayar. Yang kedua adalah kehausan pada sebelah tayar. Yang ketiga adalah kehausan tengah tayar. Okey, yang keempat adalah kehausan bertumpuk pada tayar. Okey, setiap jenis-jenis kehausan ini ada penyebabnya. Okey, untuk yang kehausan pada bahu disebabkan tekanan angin yang berkurangan. Okey, untuk kehausan pada sebelah tayar disebabkan sudut chamber yang tidak tepat. Okey, untuk kehausan tengah tayar disebabkan tekanan angin yang berlebihan. Okey, untuk kehausan bertumpuk pada tayar disebabkan imbangan statik dan dinamik tidak seimbang. Okey, ini adalah jenis-jenis kehausan tayar. Okey, kehausan pada bahu tayar disebabkan tekanan udara tidak mencukupi muatan yang berlebihan. Okey, apakah tindakan dia? Isi tekanan udara mengikut spesifikasi dan minimalkan muatan. Okey, kehausan pada tengah tayar disebabkan tekanan udara yang berlebihan. Okey, apakah tindakannya? Keluarkan tekanan udara, periksa mengikut spesifikasi. Okey, yang ketiga, kehausan pada sebelah tayar. Okey, disebabkan sudut kamber yang tidak mencukupi, pegas gelung sengit, galas roda longgar,
dengan kawalan gantung longgar atau arus. Apakah tindakan dia? Laraskan mengikut spesifikasi, betulkan kedudukan pegas, laras galas roda atau tukar, dan ketatkan atau tukar. Kehausan bertumpuk. Disebabkan imbangan statik dan dinamik tayar tidak betul. Kelegaan berlebihan pada galas roda. Kehausan pada sambungan berbola dan sistem gantungan. Apakah tindakannya? Lakukan imbangan statik atau dinamik, tukar dan laras galas, tukar berbola. Kelima, hujung tayar berbulu. Disebabkan pelaras tok tidak betul. Tindakannya, laraskan tok A mengikut spesifikasi. Bunga tayar retak. Disebabkan tekanan tayar kurang dan kelajuan yang melampau. Tindakannya, pastikan tekanan udara mencukupi dan memandu pada kelajuan yang sepatutnya. Itu adalah keadaan tayar, sebab dan tindakan yang perlu kita ambil. Ini adalah kedudukan tayar. Setiap ganda roda adalah berlainan hole. Ada yang 4 hole, ada yang 5 hole, ada yang 6 hole. Yang untuk 4 hole, spesifikasi mestilah berada di atas. Dan susunan hole adalah 1 di atas, 2 di bawah, 3 di kiri dan 4 di kanan. Itu adalah susunan hole. Untuk susunan 5 hole, kita boleh tengok pada gambar rajah. Spesifikasi berada di atas dan susunan hole kita boleh tengok pada gambar rajah. Sama juga dengan 6 hole. Sama je macam 4 hole dan 5 hole. Itu adalah untuk kedudukan tayar dan kedudukan semasa mengikat skru roda. Edaran roda. Edaran roda untuk memastikan jangka hayat penggunaan tayar dapat dimaksimumkan. Kebiasaannya, tayar hadapan dan belakang akan mengalami kehausan yang berbeza. Kenapa perlu membuat edaran roda ini? Untuk menyeragamkan kehausan tayar. Edaran roda ini perlu dilakukan pada setiap 10,000 km. Kenapa perlu buat edaran roda ini? Supaya tayar hadapan dan belakang kehausannya sama. Itu disebabkan itulah edaran roda perlu dilakukan. Ini adalah susunan untuk edaran roda. Yang di sebelah kiri ini adalah cara edaran roda bersilang. Manakala yang sebelah kanan adalah cara edaran roda depan dan belakang. Itu adalah cara. Bilakah tayar perlu ditukar? Tayar perlu ditukar apabila merasakan pemanduan bermasalah. Ketika mengambil selekor, terasa sedikit menggelonsor. Ketebalan bunga tayar sudah sama dengan penanda kehausan tayar. Terdapat ketidakrataan pada permukaan tayar seperti tayar bengkak. Sekiranya tayar sudah bengkak, tayar perlu ditukar. Terkeluar dawai.
terkeluar dabai ni orang yang dah terlalu lama membiarkan tayar kehausan. Okey, untuk jangka hayat tayar yang sudah melebihi 5 tahun pun perlu ditukar. Okey, itu adalah waktu-waktu yang tayar perlu ditukar. Tamat sudah pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kamu semua faham apa yang saya terangkan. Okey, pastikan kamu salin semua perkara yang ada sebagai rujukan kamu nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.